Dia dapat tahu anak aku, kau nak suruh pergi perang, kapal pun tak ada. Saudara-saudari, memang dia menusuk kalbu. Orang kampung faham soal kapal ini. Tanya Datuk Daniel dulu, dia Laksmana TLDM. Dia tahu budak-budak klasik kapal. Kalau kita nak pergi perang atas kapal kita, kapal tu saudara-saudari wiring tak betul. Piping tak betul. Saya dah tengok Datuk, piping dia ada isu. Piping tak betul. Bila piping tak betul, kalau enjin tu tak betul, asap, ventilation, circulation dalam deck tu tak betul, budak tu kalau tak mati kena tembak pun, lama-lama dia mati kena kanser. Korang gelap betul. Tapi kalau kita jadi mak ayah, kau tak terasa ke? Anak aku dah lah gaji tak seberapa, dah lah lepas tu tak ada pencen, dah lah mempertaruhkan nyawa untuk negara. Kamu bagi kapal dia yang ventilation, kalau tengok kepada drawing, engineer drawing sekarang, ventilation dia ada masalah yang mungkin akan menimbulkan risiko kesihatan kemudian. Lama-lama, TLDM masalah tak cukup kelasi bukan sebab mati berperang. Sebab apa? Batuk. Itu yang berlaku, yang akan berlaku saudara-saudari. Sebab dia pakai tangkap muat. Kontraktor tu, kontraktor ni pasang tu ikut suka. Oi, pasang kapal ni ingat macam anak saya pasang Lego ke? Dia kena betul-betul, lining dia betul, piping dia kena betul. Itu sebelum masukkan lagi persenjataan lagi pun. Itu belum masukkan dia punya elektronik lagi pun. Bayangkan kita belum apa-apa lagi, kita dah ada masalah dengan integriti kapal. Sebab welding tak betul, pasang tak betul dan lain-lain. Itu yang berlaku sekarang. Dan yang paling sakit hati kalau kita tengok pasal projek LCS ini, memang jelas penyelewengan itu telah pun dirancang daripada awal. Saya baca semua, kalau Najib, Zahid atau Hisham kata dia tak tahu apa-apa, lempanglah dia orang ni. Kalau kat sekolah dulu, ada orang macam ni, dia dah buat salah semua, dia kata dia tak tahu apa-apa, aku memang lempang kat sekolah dulu. Jangan, nanti kena panggil polis. Sebab saudara-saudari, benda ni tak boleh berlaku tanpa perancangan. Itu yang saya sebut ni bukan curi ayam. Curi ayam mungkinlah, lalu-lalu tengok ayam lebih, baru ni kan tak cukup ayam, tak ada ayam. Jadi dia lama tak makan ayam, dia pun ambil ayam. Fahamlah. Benda itu mungkin bukan dirancang curi seekor ayam sebab nafsu masa itu. Ini dirancang bila kita tengok lapis demi lapis syarikat subkontraktor. Bila kita tengok syarikat-syarikat palsu yang dengan secara tersusun cuba meniru nama syarikat yang betul-betul wujud tapi tak betul. Ambil nama, dia tengok ada syarikat kat Perancis yang nampak macam wujud dan terlibat dalam pertahanan kontraktor. Dia pun buat satu syarikat, tapi dia buat dekat Malta. Dia buat dekat Bahamas. Supaya bila dia palsukan dokumen, kononnya kontrak itu, alat-alat itu dibeli daripada syarikat yang betul-betul wujud tu, tapi barang tu diambil daripada tah mana-mana dia hantar, kemudian invoice pun tah mana-mana. Saya sehari tunggu hari Isnin ini, saya duk tengoklah dia orang duk sebut ni kononnya 1.7 bilion ini barang-barang dah dibeli. CEO LTAT kata barang-barang tu tak hilang, tak rosak, barang-barang tu memang ada, bagus. Saya sehari tunggu hari Isnin nanti, saya akan sebut jenis menatang barang apa dia beli. Tak ada kena-mengena pun dengan perang saudara-saudari. Dia beli barang kedai mamak kat tepi tu boleh jual. Tapi bila beli supply kepada kapal yang patut kalau beli dekat luar RM5, jadi RM500 lah dia supply. Dia supply barang-barang yang tak ada kena-mengena dengan pertahanan negara pun. Yang 1.7 bilion itu termasuklah barang-barang gila yang kita boleh beli daripada 7-Eleven. Macam tu kita semua boleh bekalkan barang kepada kapal perang kerajaan lah. Sebab itu saya kata semua ini telah dibuat secara terancang. Kemudian wang dimasukkan yang patut bayar sana bayar sini
Dan semua apabila melibatkan syarikat offshore, luar pesisir pantai. Saya tahu tak, orang yang menonton ni kenapa masalah offshore ni? Kalau saya cari money trail, saya cuba nak bongkar, pup, jumpa offshore, aku mampus. Saya tak boleh buat apa dah lepas tu. Tak ada orang, tak ada kerajaan dalam dunia ni boleh buat apa-apa bila wang itu dipindahkan ke syarikat offshore. Sebab syarikat offshore ni dibuat di negara-negara yang undang-undangnya menjamin 100% kerahsiaan. Jadi dia guna senang lah. Dia ambil nama Akmal, letak nama Akmal kat situ. Dan syarikat offshore, undang-undang dia juga membenarkan bahawa pemilik sebenar syarikat itu tidak semestinya orang yang namanya ada di syarikat itu. Pemilik sebenar ialah orang yang memegang kertas saham fizikal. Maksud begini Rosmah, saya tak tuduh Rosmah, tapi saya bagi contoh. Saya bagi contoh lah. Katakanlah Rosmah ada kawan dia. Tak tahulah apa nama kawan Rosmah no? Syarizat. Kan Ustaz? Katakanlah Rosmah, ni tak ada kena-mengena dengan hidup yang mati lah. Bagi contoh, nak ajar macam mana offshore, syarikat offshore ni, kenapa dia jadi tempat yang paling bahaya untuk curi duit rakyat. Katakanlah adalah seorang nama Rosmah. Dia pun buka syarikat offshore satu. Dan syarikat itu didaftarkan atas nama kawan baik dia, nama Syarizat. Kan? Jadi, setakat undang-undang yang satu-satunya maklumat yang kita boleh tahu tentang syarikat itu ialah apabila kertas bocor lah kan. Baru ni Panama Papers bocor, Paradise bocor. Kalau tak bocor kita tak tahu langsung. Tapi sebab bocor, maka kita tahulah wujudnya syarikat-syarikat ini. Tapi paling hebat pun kita boleh tahu, bila kita tengok syarikat itu, kita tengok pemiliknya bernama Syarizat. Itu je lah. Sedangkan undang-undang syarikat offshore menetapkan bahawa pemilik sebenar syarikat itu ialah pemegang kertas saham fizikal. Jadi nama mungkin pemiliknya ialah Syarizat. Tapi yang pegang saham, kertas saham fizikal itu ialah Rosmah. Jadi nama Rosmah tak ada langsung di mana-mana. Tapi bila syarikat itu buka akaun bank dekat Switzerland, dan bank itu digunakan untuk kumpul masukkan duit, sampai ada katakanlah 200 juta. Bila nak pergi keluar duit dekat bank Switzerland itu, bank Switzerland tengok nama syarikat, lepas tu dia hanya boleh keluarkan kepada pemilik. Rosmah kata, ini peraturan syarikat dan ini saham fizikal, kertas saham, sijil saham fizikal yang saya pegang. Duit itu duit saya.